Okey, soalan berkaitan dengan kelab dan persatuan. Okey, modul ni berada di tingkatan 5. Okey, kita akan baca soalan, lepas tu kita trace kesan dekat mana ada pelarasan. Okey, soalan, kelab memanah putera mempunyai ahli seramai 300 orang. Okey, dan mengenakan yuran tahunan RM30 seorang. Okey, kalau 300 orang, RM30 seorang, maksudnya kita akan dapat 9,000. Okey, maklumat pertama ni, okey, maksudnya pada tahun tersebut dia patut terima 9,000 lah. Okey, RM9,000. Okey, so seterusnya ialah pada tahun semasa jumlah yuran yang terima adalah RM8,700. Okey, RM8,700, maksudnya nilai yang dia dah dapat. Okey, maksud dapat ni dah masuk dalam akaun bank. Okey, dah masuk dalam akaun bank, termasuk yuran 5 orang ahli yang masih belum bayar. Okey, 5 orang ahli yang masih belum bayar ni, okey, kita darab 5 darab 30, 150. Maksud kat sini ialah belum bayar tu ahli kita anggap belum terima. Okey, belum terima. Okey, dia kata pada tahun lepas, maksudnya tahun lepas tu kira kita anggap awal. Okey, pada tahun sebelum. Okey, dan 10 orang ahli yang telah membayar yuran bagi tahun depan. 10 darab dengan 30, kita akan dapat 300. Okey, maksudnya ahli ni dah bayar untuk tahun depan. Okey, tahun depan ni kita anggap yuran belum terperoleh. Okey, akhir. Okey, akhir. Okey, so maklumat yang diberi macam tu. Okey, seterusnya ialah berikut adalah maklumat berkaitan dengan kelab. Okey, ada premis, okey, ada tanda soal. Kita akan cari alatan memanah. Okey, ada awal Januari, ada 31 Disember. Okey, ada tanda soal tu, maksud mungkin ada pelarasan. Akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar ni ada baki awal, ada baki akhir. Maksudnya di sini mesti ada kena buat. Okey, kena buat akaun kawalan. Akaun kawalan belum bayar. Okey, ini lah maksudnya. Kalau ada butiran ni ada awal ada akhir, so kena buatlah akaun kawalan. Okey, tengoklah soalan. Kalau soalan tak minta, kena buat dekat luar. Okey, kalau ada akaun belum terima, kena buat akaun kawalan belum terima. Okey, ada baki awal baki akhir. Okey, seterusnya ialah bank. Okey, bank, maksud ada tanda soal. Okey, seterusnya inventory alat tulis, baki awal baki akhir, kadar bayaran belum bayar, ada akhir. Okey, inventory cafe, maksudnya kat sini adalah dia ada buka bisnes ataupun perniagaan cafe. So ada 1,000 baki inventory awal, akhir 600.5. Susut nilai terkumpul alatan memanah. Okey, 980, dan akhir tu kena ada pengiraan lah. Okey, so kelab ni kelab memanah kan. Okey, ringkasan penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember adalah seperti berikut. Okey, penerimaan dan pembayaran, okey, sama konsep macam akaun bank ataupun akaun tunai, atau kita panggil buku tunai. Okey, buku tunai, maksudnya debit tu duit masuk, kredit, okey, duit keluar. Okey, so penerimaan pembayaran. Okey, yuran pertandingan memanah. Okey, dia ada buat pertandingan. Yuran ahli. Okey, yuran ahli. Okey, yuran yang diterima sama tak yang tadi kan, 8,700, sama yang kita kira kat atas yang dia bagi tadi, 8,700. Okey, jualan kafe. Okey, RM19,000. Seterusnya adalah sebelah kredit pembayaran. Ada akaun belum bayar, kadar bayaran. Akaun belum bayar ni maksudnya kita bayar dekat akaun belum bayar. Okey, kadar bayaran, insurans, kos ubah suai. Okey, kos ubah suai ni, okey, dia adalah ABS. Okey, sebab ubah suai. Kalau dia kata selenggara,
penyelenggaraan. Okey, itu adalah belanja. Okey, kos wang ni adalah dianggap sebagai aset bukan semasa. Okey, seterusnya alat tulis. Kita ada balik alat tulis. Okey, hadiah pertandingan memanah. Okey, ada hadiah. Okey, untung upah pekerja kafe 1,200. Okey, ada upah dia belanja am. Okey, 300.5. Okey, maklumat tambahan, alatan memanah disusun nilai 10% atas nilai buku. Okey, untuk kita cepat proses kita buat akaun kelab ni, sebaiknya kita tanda dulu kesannya kat mana. Okey, satu Roman alatan memanah disusun nilai atas nilai buku. So yang paling dekat dengan perlahasannya adalah okey, satu Roman dekat susuk nilai terkumpul alatan memanah. Okey, kita akan kira kemudian. Pada 31 Disember 2018, kelab telah menerima 10 set memanah didermakan untuk Datuk Ais. Okey, harga satu set alatan memanah adalah sebanyak 1,500. Dia 1,500 satu, kalau darat 10, 15,000. Okey, so dia kata derma adalah derma aset bukan semasa. Okey, bila derma aset bukan semasa, kesannya adalah alatan memanah tu akan bertambah. Okey, set alatan memanah ni akan bertambah. So 2 Roman cari alatan memanah. Okey, so dekat atas tu, dekat baki-baki tu awak tanda dulu 2 Roman. Okey, 2 Roman ni ada kesan kat sini. Okey, dan 15,000 ni adalah dianggap sebagai ABS, aset bukan semasa. Satu lagi kesannya dekat dana. Okey, kat dana terkumpul. Okey, dana terkumpul ni kalau kita buat akaun medikan tunggal, dia sama macam equity pemilik kan, equity pemilik, tapi kelab dia panggil dana terkumpul. Okey, so nanti ada satu maklumat derma yang kena tambah dekat dana nanti. Okey, soalan dia, anda dikehendaki menyediakan akaun yuran, akaun perdagangan, penyata pendapatan, penyata kedudukan kewangan. So kita buat yang A, akaun yuran. Okey, so akaun yuran mesti awak kena pakai ledger akaun yuran. Okey, macam mana kita nak buat? Kamu kena ingat dulu apa format untuk akaun yuran. Okey, akaun yuran ahli kan. Okey, akaun yuran ahli. Okey, so sebelah debit, okey, akan ada yuran belum terima. Okey, yuran belum terima awal. Bahagian kredit, yuran belum terperoleh. Okey, yang ni pun maklumat awal, baki awal. Okey, seterusnya ada sebelah debit. Okey, debit akan ada butiran pendapatan dan perbelanjaan. Okey, sebab dia panjang ni saya buat dua baris. Okey, seterusnya sebelah kredit akan ada butiran untuk bank, ada akan yuran lapuk. Okey, so bahagian terakhir tu akan ada yuran belum terima, jadi yuran belum terima akhir. Dan bahagian debit akan ada yuran belum terperoleh. Okey, ni yuran belum terperoleh akhir. Okey, so gariskan. Okey, so kita kena carilah. Okey, cari. Okey, kita kena pasti butiran yang perlu ada. Okey, yuran belum terima awal. Okey, kita cek. Okey, maklumat yang kita baca tadi tak ada kan. Okey, yang kita tahu tadi yuran belum terima. Okey, yuran belum terima awal ada. Okey, minta maaf. Okey, yuran belum terima awal tadi kita ada buat. So masukkan yuran belum terima awal 150. Okey,
Okey, pendapatan dan pembelanjaan ni adalah berapa yuran yang patut diterima. Okey, berapa yuran ahli yang patut diterima pada tahun tersebut. So butiran ni dia dah bagi sebenarnya 300 orang setahun RM30. Maksudnya 3 darab 9 dapat 9,000. So dia patut terima kat sini lah RM9,000. Okey, 30. Okey, 30 saya tunjuk 30, 300 darab 30, so RM9,000. Okey. Okey, ni butiran untuk pendapatan juga belanjaan. Jurang belum terperoleh akhir. Okey, jurang belum terperoleh akhir. Okey, ada kat sini iaitu 10 orang. 10 orang dia kata akan membayar yuran bagi tahun hadapan. Okey, 10 orang ni, so kena darab dengan 30, 300. Ini adalah butiran untuk yuran belum terima, yuran belum terperoleh akhir, RM300. Okey, seterusnya ialah jurang belum terperoleh awal. Daripada maklumat pertama ni dan juga maklumat yang kita baca tadi, tak ada pun menunjukkan jurang belum terperoleh akhir. So awak skip saja. Okey, tak ada maklumat lah. Okey, seterusnya ialah bank. Okey, bank tadi maksudnya duit yang diterima, yuran ahli yang diterima pada tahun tersebut. Okey, 8,700. Yang paling tepat kat sini awak tengok dekat bahagian penerimaan. Okey, akan ada yuran belum yuran ahli tu. Maksudnya inilah duit yang kita dapat pada tahun tersebut, iaitu 8,700. Okey, masukkan dekat akaun jurang ni. Jurang lapuk. Okey, jurang lapuk. Okey, kita baca tak ada. Okey, kalau tak ada kita skip sajalah. Okey, kita skip. Okey, satu lagi jurang belum terima. Jurang belum terima ni kita akan dapat melalui proses penutupan akaun ni. Okey, kita akan dapat lah. Okey, so kita tutup. Okey, 150 tambah 9,000 tambah dengan 300, 9450. Okey, 9450. Okey, tolakkan 8,700. Okey, awak akan dapat 750. Okey, so yuran belum terima adalah 750. Okey, untuk ini kita soalan dia minta kita cari yuran belum terima akhir. Okey, untuk tarikh, okey, Januari 1. Okey, bagi awal. Okey, so selebihnya adalah Disember 31, Disember 31. Okey, yuran ahli ni tak pakai baki awal, baki akhir, baki BB, baki HB, dia tukar terus. Okey, yuran berterima awal, yuran belum terima akhir. So kena pastilah. Okey, yuran belum terima, yuran belum terperoleh. Okey. Okey, kamu dah selesai A. Seterusnya ialah B, menyediakan akaun perdagangan kafe bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Okey, kalau perdagangan kamu boleh buat dua cara. Okey, bentuk T ataupun bentuk penyata. Okey, kalau nak buat penyata pun boleh, tak ada masalah, walaupun dia minta bentuk dia kata akaun. Okey, sebab dua-dua cara boleh. Okey, kita pakai penyata je lah, pakai penyata. Okey, soalan B. Okey, nama kelab memanah Putra. Okey, akaun perdagangan kafe bagi tahun berakhir okey, 31 Disember. Okey, panjang 2018. Okey. Okey, so sama juga cara dia, kamu kena ingat apa format dia. Okey, apa yang perlu ada. Okey. Okey, kamu kena ingat akaun perdagangan untuk kelab dia tak macam bilangan tunggal tu. Ada
pulangan jualan, ada apa tu, Audi kan, aku tak masuk, dia simple sajalah. Okay, so dia punya akaun perangan dia ada jualan, biasanya ada jualan. Okay, lepas tu akan ada butiran kos jualan. Okay, kos jualan tak semua ada. Okay, ada belian, inventory awal yang basic lah, inventory akhir. Okay, lepas tu akan ada belanja pengendalian. Okay, belanja pengendalian ni, okay, awak selanglah 1, 2, 3, 4. Okay, belanja pengendalian. Okay, ni format dia, dia simple je lah. Ok, belanja pengendalian. Ok, seterusnya, ok, gariskan lah. Ok, so kita tengok satu-satu. Ok, butiran untuk jualan, kita cari ada kan. Ok, jualan adalah 19,000. Ok, terus awak rekod. Ok, kita pakai jurnal ni sebab dia dah ada garisan, ada 3, tapi kita pakai 2 je lah. Kita pakai 2 yang hujung tu. Ok, kita pakai yang 1, 2, yang 1, 2. Ok, ok, so 19,000 ni terus awak letak di kolom yang hujung sekali. Ok, 19,000. Ok, seterusnya ialah kos jualan. Kos jualan ni tajuk. Ok, awak cari memang tak ada lah. Ok, kos jualan ni dia tajuk saja. Ok, dapatkan butiran. Kalau kos jualan ni kita tahu mesti ada inventory awal. Ok, inventory awal ada. Ok, cek dekat butiran dekat baki-baki kat atas tu ialah inventory awal ialah RM1,000. Ok, RM1,000. So akan ada belian. Ok, belian. Ok, kita cek tak ada pun butiran belian. Kalau cek semua bahagian pembayaran tak ada belian, tapi dia ada bagi satu maklumat akaun belum bayar, ada awal, ada akhir. So kita kena buat dulu akaun kawalan belum bayar. Ok, soalan tak minta tapi kita kena buat. Ok, saya tunjuk kat sini. Ok, tunjuk kat sini dulu. Ok, nanti kita padam lah. Ok, so kalau exam kamu buat di kertas kosong. Ok, akaun kawalan belum bayar. Ok, kalau awak tunjuk pun dia tak ada markah sebenarnya. Ok, so akaun belum bayar kamu kena tahu. Ok, dia akan ada baki bawah ke bawah, akan ada butiran belian sudah kredit, akan ada butiran bank. Ok, butiran bank. Ok, pulangan belian, pulangan jual, pulangan belian lah kalau ada. Ok, so last sekali akan ada baki HP. Ok, akan ada baki HP. Ok, ok, so baki BB ialah 1,500. ok, dekat baki 1 Januari tu 1,500. ok, nilai belian tak tahu. ok, nilai baki akhir kita dah tahu juga 2,300. ok, 2,300 tu dekat maklumat akaun belum bayar tu, baki akhir. ok, satu lagi ialah bank. Butiran bank ni maksudnya pembayaran kepada akaun belum bayar. ok, rujuk dekat penerimaan dan juga pembayaran, bahagian pembayaran ada butiran akaun belum bayar ni. Inilah butiran untuk bank 11,200. ok, itu saja maklumat yang ada. ok, so awak kena kira 11,200 tambah dengan 2,300 tolak dengan 13,500. 13,500 tolak 1,500. so awak akan dapat 12,000. ok, 11,200 tambah 2,300. ok, tolak dengan 1,500. 12,000. maksudnya belian tu adalah 12,000. ok, ataupun nak tunjuk kat sini pun boleh. ok, 1,500 tambah. ok, ataupun nak tunjuk kat sini, ataupun tak nak tunjuk, tidak mengapa. Yang penting nilai tu awak dapat lah RM12,000. ok,
Okey, RM12,000. Okey. Okey, so saya padam balik. Okey, sebab saya nak tunjuknya dia punya cara. Okey. Okey, tak apa, boleh ulang. Okey, video ni boleh ulang. Kalau tak jelas, awak tengok lagi sekali lah. Okey, so belian maklumat dia adalah RM12,000. Okey. Okey, seterusnya ialah belanja. Kita terus kira lah. Kita terus kira belanja, lepas belian tu akan ditambah dengan tambah dulu. RM12,000 tambah RM1,000 akan dapat RM13,000. Okey, RM13,000. Okey. Okey, kita selang sikit lah. Selang sikit. Okey, sebab dia dah bawah sikit lah. Okey, bawah sikit. Okey. Okey, RM13,000. Okey, seterusnya ialah kena tolakkan dengan inventory akhir. Inventory akhir. Okey, so dekat butiran baki-baki tu awak akan jumpa baki akhir tu, inventory akhir dan kafe tu 650. Okey, so kena tolakkan. Okey, jadi kita dah tambah, yang ni kena tolakkan. Okey, so kira RM13,000 tolak 650. Okey, RM12,350. RM12,350. Okey, bahagian terakhir kena cari maklumat untuk belanja pengendalian. Okey. Okey, so tambah dengan belanja pengendalian. Okey, belanja pengendalian. Okey. Okey, belanja pengendalian ni adalah belanja yang melibatkan kafe saja. Okey. So kita baca apa yang melibatkan kafe, belanja dia. Okey. Okey, kalau awak perasan dekat bahagian pembayaran tu ada satu maklumat, dia kata upah pekerja kafe. Okey. Itulah belanja pengendalian. Kadang-kadang lesen perniagaan. Okey, itu maksudnya kalau dia bagi tahu kafe. Okey, ada ayat akhir tu kafe. Okey, dia menunjukkan belanja pengendalian. Okey. So kat sini awak perasan ada satu je lah, upah pekerja kafe RM1,200. Okey, upah pekerja kafe. Okey, upah pekerja kafe RM1,200. Okey, kadang-kadang soalan dia buat pelarasan dulu, dia minta kita buat pelarasan. Okey, kadang-kadang ada upah kafe belum bayar, upah pekerja kafe pra bayar. Okey, so hati-hati. Okey, so ada satu je maklumat. Okey, kita kena kirakan. Okey, kira, lepas tu letak di sebelah kanan. Okey, kanan di lajur kanan tu. Okey, dapat jumlah hari letak sana. Okey, so kita kira 12,350 tolak 1,000 tambah 12,350 tambah dengan 1,200, 13,550. 13,550. Okey, 19,000 tolak dengan 13,550. So awak akan dapat 5,450. Okey, akaun perdagangan ni akan dapat untung. Okey, dia tak akan panggil untung kasar, dia akan panggil untung kafe. Okey, untung kafe. Kalau restoran, untung restoran. Okey, ikut berdasarkan ni lah dia punya soalan. Okey. Okey, so selesailah bahagian A dan juga bahagian B. Okey.